به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan dan kelebihan di sisi Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang satu cara ataupun wasilah untuk kita mendapatkan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ataupun pembersihan jiwa pada diri seseorang ini, dan kita telah sebut pada sebelum daripada ini ada beberapa cara, dan yang terakhirnya caranya ialah kita amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar ni biasa kita dengar, itu kita menyuruh orang melakukan kebaikan dan kita mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Boleh jadi kita akan tanya, macam mana amal ma'ruf nahi mungkar ini boleh berfungsi sebagai yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, menyuruh orang berbuat baik dan juga mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, tiba-tiba menjadikan seseorang itu boleh bersihnya jiwa dia. Boleh bersih jiwa bagaimana pada diri kita? Jawabnya, tatkala mana kita sebut tentang kebaikan pada orang, pada masa yang sama kita akan cuba baiki pada diri kita. Kita akan baiki pada diri kita. Kita suruh orang, kita diajar supaya masa yang sama juga kita akan tolong untuk membaiki diri kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Apabila kita mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, artinya kita cuba untuk kita tak buat benda yang sama. Benda yang tak baik itu kita cegah orang, jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Misal contohnya, apabila kitanya mencegah diri kita daripada melakukan, kita cegah orang daripada melakukan kemungkaran, diri kita pun tu sama, kita tak nak buat benda yang demikian. Maka amal ma'ruf nahi mungkar ini salah satu di antara cara untuk kita nak membersihkan jiwa kita, nak membersihkan hati kita ni. Sebab tu Islam ajar, kalau ada orang buat baik, kita galakkan lagi dengan kebaikan yang mereka lakukan. Manakala kalau sekiranya orang buat benda yang mungkar, perkara yang mungkar, kita cuba cegah orang itu jangan teruskan kemungkaran ini. Apabila kita boleh cegah orang daripada melakukan kemungkaran, jiwa kita ini akan rasa semakin taat dan semakin taat. Ini cara dalam Islam. Macam kita suruh anak kita baca Quran. Mana mungkin kita suruh anak kita baca Quran, tiba-tiba kita tak baca Quran. Waktu mana kita cegah anak kita jangan tengok TV, tak mungkin kita sorok-sorok tengok TV. Dia tak mungkin jadi demikian. Maknanya pada diri kita ni, apabila kita suruh orang buat baik, maka kita akan cuba buat baik. Dia akan jadi demikian. Kemudian kalau kita suruh, satu. Yang kedua, kita tahu bahawa apabila kita suruh orang buat baik, kalaupun kita tak buat benda yang baik ini, benda yang kita suruh tadi, kita dah dapat pahala orang tu buat. Orang buat ini, kita tu sama dapat pahala. Apabila kita dapat pahala, secara automatik jiwa kita ni, dosa-dosa kita akan gugur. Mudah-mudahan demikian. Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya benda yang baik, dia akan menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Waktu mana kita suruh orang buat baik, maka kalaupun kita tak buat benda baik itu, kita tak buat lagi, katakanlah kita sebut bangunlah tahajud malam, kerana kelebihan bangun tahajud malam ni begini. Tapi kita sendiri tak bangun tahajud malam, kita suruh orang bangun tahajud malam. Kita dapat pahala ke dengan orang bangun tahajud malam? Kita dapat.
Dapat cikgu-cikgu wadan-wadan kan, biasa dia kejut anak-anak murid dia, bangun, dia pun balik tidur semula, misal contohnya. Dalam keadaan sebegini, waktu mana dia suruh orang, bukan cikgu tempat ni, cikgu tempat lain, nak sebutnya gambaran, kita suruh orang bangun tahajud malam, cikgu tu dapat pahala tak? Dapat pahala dah. Dah dapat pahala. Kenapa? Dia suruh orang buat baik. Sebab dalam Islam ini, kalaupun kita tak buat benda yang baik, kita jangan halang orang buat benda yang baik. Itu kaedah dalam hidup kita. Kalaupun kita tak nak buat benda yang baik, tapi jangan kita menyusahkan orang untuk nak buat benda yang baik. Kerana dengan cara kita memudahkan orang buat benda yang baik, pahala tu akan turut sama dapat pada kita. Satu, dalam pengajian kita ini, di antara benda yang boleh mendatangkan penyucian jiwa pada seseorang ini, salah satunya yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ni akan membersihkan jiwa seseorang ini, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Al-Quran Karim yang kita belajar yang terakhir tu, innallaha hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun. Allah Subhanahu wa yuqtalun. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya Allah nak beli dengan orang yang beriman ini. Orang yang beriman ni, kamu tolong jual pada aku. Apa dia kamu kena jual? Anfusahum, jiwa raga kamu tu, kamu tolong jual pada aku. Aku nak beli, katanya Allah. Apa dia lagi? Benda apa lagi? Wa amwalahum, dan juga harta benda kamu. Dua-dua ni kesayangan dalam hidup kita. Jiwa kita, kita sayang. Harta benda kita, kita sayang. Dua-dua ni kita sayang pada diri kita. Allah nak tukar ganti ni dengan apa dia? Bi anna lahumul jannah, dengan syurga Allah. Kalau kamu boleh gadaikan, kalau kamu boleh jual pada aku ni nyawa kamu untuk agama aku, ataupun harta benda kamu untuk agama aku. Kita baca dalam sejarah ramai orang yang telah menjual jiwa dia untuk agama Allah. Misal contohnya apa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib, di antara orang yang asadullah, singa Allah, yang jual jiwa dia untuk agama Allah. Kita baca dalam sejarah ramai sahabat-sahabat yang gugur, bahkan 70 orang yang gugur di medan Uhud. Kenapa mereka gugur ni? Mereka jual nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang mudah. Kemudian kita dapati bagaimana orang yang jual harta benda dia untuk agama Allah. Siapa dia? Khalid Abdul Walid. Kita baca dalam sejarah. Siapa lagi orang yang jual harta benda dia? Khadijah binti Khuwailid. Di antara orang yang jual harta benda dia untuk agama Allah. Kita baca dalam sejarah, siapa dia lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara orang yang jual harta benda untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bila dia jual harta benda untuk agama Allah, Allah kata apa dia? Aku nak tukar nyawa kamu dan harta benda kamu itu, aku nak tukar dengan syurga aku. Aku nak bagi syurga. Syurga ni tak ternilai lah, sampai tak ada nilai syurga itu. Nak sebutnya gambaran, kalau kita nak sebut gambaran nilai syurga itu, tak boleh nak dibandingkan. Datanglah orang yang bagaimana pun nak ukur, tak boleh nak ukur. Kerana apa dia? Syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Syurga ni Rasulullah SAW sebut, mata tak pernah terpandang secantik ini dan seindah ini. Kita rasa indah-indah dunia ni, kita tak boleh lawan dengan keindahan syurga Allah. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Telinga ni tak pernah dengar bagaimana indahnya dan bagaimana seronoknya dalam syurga Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Hati ni tak pernah terdetik Allah secantik ini dan seindah ini, syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian, aku nak tukar. Kamu jual dua benda ni, aku tolong bayar dengan syurga yang tak ternilai, nilai yang besar, nilai dalam hidup. Macam anak kita kan, kadang-kadang kita kata, bang bagi aiskrim tu bang. Tak nak, dia kata. Tak nak, misal contohnya. Kita kata begini, kalau sekiranya abang bagi aiskrim, abah tukar dengan geran tanah 7 hektar, misal contohnya. Anak tu mikir, ya tak ya. Tapi kita dengan Allah, misal contohnya. Kalau kita dengan Allah, Allah kata satu benda yang tak boleh nak bilang, tak boleh nak tanding nilaiannya, takkan kita tak nak bagi. Anak yang cerdik, dia kata, ambil abah nampak tak berapa cerdik lah, bagi geran 7 hektar, bagi tanah 7 hektar ni pada saya ni, tanah pula di kampung baru, misal contohnya. Maknanya nilaian lebih mahal lagi.
kita gambarkan sampai tahap demikian. Gambaran kita boleh gambar benda demikian. Nak aiskrim je, benda yang sikit je, tapi ditukar dengan nilaian yang mahal. Ya Allah Subhanahu wa taala dia. Kenapa mereka jadi demikian? Yuqatiluna fi sabilillah. Kerana mereka berjuang di jalan Allah. Mereka berperang di jalan Allah. Yang sedang perang di bumi Syria sekarang ini, mereka perang di jalan Allah. Mereka gugur syahid di jalan Allah. Para hadirin sekalian, tengok orang yang apa dia gugur syahid ni, berpeluh, muka dia tu berpeluh. Dah sebulan dah gugur syahid. Dah sebulan dalam peti ais, letak dalam ais, kemudian dalam freezer dia tu, kemudian dia keluarkan, peluh mercik lagi, bau peluh tu bau wangi, mayat tu bau wangi lagi. Maknanya apa dia? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka diperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka terbunuh. Maknanya sampai peringkat demikian. Yang inilah berkejaran di kalangan orang yang sampai peringkat apabila kita suruh orang buat benda yang baik dan mencegah orang benda yang mungkar, inilah sudahan dia. Nyawa terpaksa digadaikan. Kadang-kadang apabila kita nak suruh buat benda yang baik dan mencegah benda yang mungkar, ini kemuncak dia apa dia? Kamu kena korbankan yang disebut dengan harta benda kamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau kita nak, kadang-kadang kita sayang rumah tangga kita ni supaya jangan sepah dan sebagainya. Tapi apabila kita nak ajak orang datang dengan kuliah ke rumah kita, buat tazkirah dan seumpamanya, lalu orang ramai akan datang ke rumah kita. Orang makan polystyrene tu letak tepi begitu je. Kemudian gelas-gelas tak basuh pun. Kemudian masing-masing buat macam rumah masing-masing je rumah kita ni. Waktu tu kita terpaksa korban. Ya, korban. Korban apa dia? Korban yang dinamakan dengan harta benda kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita dan sebagainya. Maknanya amal ma'ruf nahi mungkar ni dia tak terbatas di medan perang saja. Bahkan kamu sekiranya kita boleh ajak orang benda yang baik, maka jiwa kita ni akan bersih dan menjadi suci pada jiwa kita. Ana biasa sebutkan pada diri kita, kadang-kadang kita ajak orang makan kat rumah kita, buat jamuan. Waktu mana kita buat jamuan, orang datang makan rumah kita, makan, tetamu makan ni sampai licin, sampai habis tak cukup, kadang-kadang tak cukup. Tuan rumah ni tak sempat makan lagi, tak sempat makan lagi pun. Orang makan dah licin dah. Orang yang makan pula tak pelawa langsung tuan rumah dia panggil. Kita pula senyum, jemput makan, jemput suruh orang makan. Dalam keadaan orang makan tu, kita rasa lapar dada kita, rasa lega jiwa kita. Habis, waktu mana habis, kita boleh senyum je. Siapa yang bagi senyum pada kita ni? Allah kurniakan pada kita nikmat. Kita rasa bangga, alhamdulillah, habis goreng mie tadi, habis goreng bihun tadi, habis makanan licin. Kalau kadang-kadang dengan koneware pun hilang. Nak sebutnya gambaran bagaimana sampai tahap demikian pada diri kita ni. Hilang dengan bekas-bekas pun hilang. Tak apalah, nak buat macam mana. Ni dipanggil amal ma'ruf nahi munkar dalam hidup kita. Jiwa kita tenang. Ya, jiwa kita menjadi tenang di saat mana kita sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang disebut di atas itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna dan sesuai seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan oleh orang yang sifat-sifatnya telah dijelaskan oleh Allah, iaitu di dalam firman Allah Ta'ala, At-Taibun. Orang yang jadi macam ni orang yang macam mana? Orang yang hidup dalam keadaan sentiasa bertaubat pada Allah. Abidun, Al-Abidun, dan orang yang menjadi hamba pada Allah. Wal-Hamidun, dan orang yang sifat dia sentiasa memuji Allah. As-Saihun, dan orang yang sentiasa berpuasa di jalan Allah. Siapa lagi? Ar-Raki'un, dan orang yang sentiasa rukuk dalam hidupnya, sentiasa jaga solat dalam hidup dia. As-Sajidun, dan orang yang sentiasa sujud pada Allah. Al-Amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh melakukan kebaikan. Wan-Nahuna 'anil munkar, dan orang yang mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Orang yang boleh suruh orang lain daripada jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Wal hafizuna li hududillah, dan orang yang sentiasa menjaga hudud Allah. Hudud Allah maksudnya batasan-batasan Allah. Orang yang hidup dia tahu ni batasan syariat yang syariat ajar. Dan orang yang boleh jaga al-hafizun, orang yang boleh jaga hudud Allah.
Batasan Allah ni Allah sebut dia ada batasan yang umum dan ada batasan yang khusus. Ulama sebut demikian. Batasan umum maksudnya apa dia? Macam kita jaga aurat, ni batasan umum. Ni batasan yang disebut, yang kamu kena jaga begini. Aurat kamu dengan adik-beradik macam mana, aurat kamu dengan orang ramai macam mana. Maksudnya ada, ni dipanggil hudud, batasan Allah. Kita boleh bersalam dengan siapa, kita tak boleh bersalam dengan siapa. Ini hudud dipanggil. Hududillah. Maknanya hudud cara umum. Dia ada hudud yang khusus. Hudud yang khusus bagaimana? Ulama-ulama kata yang ditentukan oleh Allah. Misalnya contoh, orang yang mencuri cukup syarat dan sebagainya, hendaklah potong tangan. Ataupun orang yang bunuh orang, yang bunuh orang kemudian cukup syarat, tak ada sebab dia bunuh orang ni, kemudian dia bunuh tersebut kerana dendam dia saja. Ni qisas, berlakunya qisas. Yang ni dipanggil dalam syariat Islam, dalam undang-undang yang khusus yang kita tak boleh tukar. Kalau kita tukar, artinya kita mengambil hak dan kuasa Allah untuk diri kita. Hudud dipanggil demikian. Yang orang Melayu kita kecoh pasal hudud dan sebagainya. Yang ni nah disebut hudud ni, nak sebutnya satu benda yang disyariatkan oleh Allah. Ada yang umum dan ada yang khusus. Senang cerita ni. Nak sebut yang khusus ni, Allah dah bagi tahu dah. Apabila orang zina cukup syarat, kemudian dia dah kahwin, tiba-tiba dia cukup syarat semua, dia dah kahwin dah, tiba-tiba dia berzina juga, naklah rejam sampai mati orang ni. Siapa yang ajar demikian? Allah. Siapa yang tukar daripada undang-undang ni, ditukar undang-undang yang Allah tentukan pada mereka ni, tiba-tiba ditukar lagi, artinya dia merasa diri dia ni sudah menjadi Tuhan dan dia sudah menjadi besar. Dan di waktu ini dia, kalau sekiranya dia rasa demikian dan dia sebut undang-undang Allah tak sesuai, undang-undang dia lebih sesuai, maka terbatallah syahadah dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga benda-benda demikian. Wa basyiril mu'minin, kabar gembiralah bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiralah bagi orang yang beberapa jenis yang aku sebut sebentar tadi, katanya Allah. Orang yang jenis hidup dia at-taibun, yang hidup sentiasa taubat pada Allah. Abidun, menjadi hamba pada Allah. Dalam keadaan apa pun dia jaga Allah, keutamaan dalam hidup dia. Ini orang yang untung dalam hidup seorang. Jadi berjihad fi sabilillah itu termasuk wasilah untuk tazkiyah. Ulama-ulama kata, kita tambah satu lagi. Di antara benda yang boleh membersihkan jiwa seseorang ialah berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, sehingga kan debu-debu yang berterbangan waktu mana kamu berada di medan jihad itu, semuanya pahala-pahala untuk diri kamu. Kita berada di medan jihad, menggerakkan jiwa raga kita untuk menegakkan kalimah Allah. Yang ni dipanggil orang yang berada di jalan Allah, dan dia sedang membersihkan jiwa-jiwa dia dan sedang membersihkan hati dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kalau perhatian sekalian nak tengok orang jihad di jalan Allah di bumi Syria. Bumi Syria tu dah 2 tahun dah berperang. 2 tahun dalam keadaan perang, mereka bergembira. Kalau kita tengok lah, anda tengok dalam YouTube tu yang dibagi tahu oleh sahabat-sahabat anda, kita tengok saja. Apabila kita tengok saja, kita tengok budak-budak muda lagi belajar dalam bidang medik. Kemudian dia tengok bahawa tak ada kehidupan dah sekarang ni, kecuali kena jihad lawan Bashar yang jahat ini. Lalu dia berjihad 2 minggu, dia berada di medan perang, lalu dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru kemarin dulu, di kalangan doktor-doktor daripada Yaman datang untuk apa dia? Mengubati orang yang terkena dengan peluru, kemudian hancur kaki ni, gunting dengan gunting biasa tu. Kanak-kanak kita boleh tengok, tinggal tulang-tulang. Kanak-kanak tu tenang saja, tak ada bius, tak ada apa pun, dah hancur dah kaki dia, hancur. Kenapa dia dibom oleh tentera-tentera Bashar ini sendiri, hancur lebur. Dan kita tengok di Syria sekarang ini, kita tak bimbang dengan keadaan yang berlaku ni. Satu kebimbangan kita yang lebih dahsyat, bila jatuh Bashar ini, nak bangunkan balik bumi Syria ini menjadi kesukaran yang besar. Kerana bumi negara dia hancur lebur, hancur bangunan-bangunan, hancur rumah-rumah, hancur, dan masyarakat menjadi pelarian yang jauh dalam suasana keadaan masyarakat pada hari ini. Makan-makan ni musim-musim sejuk pula. Dalam musim sejuk ni salji pula turun. Mereka duduk dalam kemah je. Bayang duduk dalam kemah 2 tahun. Dalam 2 tahun duduk dalam kemah.
kita 3 hari kemah pun rasa nak balik dah. Yang dia dah 2 tahun dah duduk dalam kemah saja, dengan tujuan apa dia? Nak menyelamatkan diri masing-masing ini. Kemudian yang nak sebut, bahkan itulah yang tertinggi dan terbesar nilainya, kerana pada umumnya tidak mungkin ada yang suka melakukan melainkan orang yang betul-betul sudah suci bersih hati dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang nak pergi untuk berperang, tak ada. Tapi kecuali jiwa dia mesti bersih, perasaan dia mesti bersih dalam dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk pula dalam tazkiyatun nafsi ini, satu lagi tambah, iaitu ialah berkhidmat atau mengabdikan diri pada orang-orang khawas. Kita belajar dahulu dalam pengajian kita Al-Hikam dahulu, ada orang yang jenis khawas. Khawas maksudnya orang yang khusus, orang yang terpilih. Dia menjadi menolong orang-orang yang terpilih di jalan Allah. Kadang-kadang ada syekh-syekh kita, guru-guru kita, orang yang alim-alim yang kita tengok warak-warak pada diri dia. Kita tahu ni di antara ahli-ahli syurga Allah lah, orang yang jadi macam ni. Kemudian kita pun hantar anak-anak kita pergi duduk belajar dengan dia lah, duduk belajar. Dan dianya, bila anak-anak kita duduk belajar dengan dia ni, dia anak-anak kita ni, dia panggil, ambil air tu, tolong basuh tangan sekejap, dia sebut. Nampak macam nak suruh jadi hamba? Tak, bukan jadi hamba, menjadi pembantu dipanggil. Pembantu kepada siapa dia? Orang yang khawas, orang yang khusus dalam ataupun tergolong khusus, mempunyai ilmu yang tinggi, berkedudukan baik dan berakhlak mulia yang ada pada diri dia tu. Kemudian kita tolong dan bantu orang yang soleh tadi. Dalam hidup kita ni, dia kalau zaman-zaman dahulu kan ramai orang yang duduk di pondok-pondok, misal contohnya orang yang duduk, dia tolong tok guru mereka bantu tok guru mereka ni. Maknanya di antara cara kita tolong guru-guru ni, di antara satu cara untuk kitanya membersihkan jiwa kita untuk menjadi tazkiyatun nafsi dalam hidup seseorang. Termasuk pula dalam tazkiyah itu sikap merendahkan diri. Sambung lagi, kalau orang tanya apa lagi tazkiyatun nafsi yang kita boleh buat, merendahkan diri, tidak bertakabur, tidak merasa sombong dan besar diri, rendah diri pada diri kita. Kalau orang puji pada kita, kita balik semula pada Allah. Segala benda pujian untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ini cara yang diajar dalam hidup kita nya. Bila orang puji kita, kita kata tak, milik Allah, bukan milik saya. Mannallahu alaina ni kita belajar dalam surah Yusuf, yang di mana Nabi Yusuf waktu mana adik-beradik dia terkejut berjumpa dengan Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf kata, laqad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah kurniakan nikmat yang besar untuk diri kita semua. Mannallahu alaina, dan Allah jadikan pada diri saya ni kelebihan yang tertentu. Sebelum daripada ni kan anda sebut pada para hadirin sekian, kalau ada orang yang puji-puji kita, kita sebut hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah yang Allah bagi pada diri saya. Yang kita diajar supaya kitanya balik semula kelebihan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita tak. Tapi satu lagi kita boleh sebut laqad mannallahu alaina. Mannallahu alaina ni sesungguhnya Allah telah kurniakan demikian untuk kami. Mannallah, kurniaan Allah untuk diri kita ni. Gambaran bagaimana kadang-kadang orang kata, sonok je tengok rumah tangga kamu, bahagia je hidup. Kita sebut mannallahu alaina, anugerah Allah pada diri keluarga kami, kita sebut demikian. Maknanya kita balik pada Allah. Setiap nikmat itu, kurniaan ini balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda orang yang merendahkan diri. Kita tak merasakan besar dan kita tak merasakan takbur dalam diri kita. Sebab kedua hal, yakni berkhidmat dan tawaduk atau merendah diri itu melenyapkan sikap takabur dan ujub ataupun merasa bangga pada dirinya sendiri. Kalau kita boleh buat dua perkara ni pada diri kita, boleh tunduk, kita tawaduk dengan guru-guru kita, kita boleh merendahkan diri dengan mereka, kita boleh khidmat untuk mereka, maknanya di waktu ini kita sedang membersihkan jiwa kita untuk kitanya membersihkan sedikit demi sedikit perasaan-perasaan yang buruk yang ada dalam jiwa seseorang ini. Selain itu, keduanya dapat memperdalamkan eratnya persaudaraan, saling mencintai, dan ini pun diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, waqfid janahaka lil mu'minin,
tundukkanlah sayap kamu tu. Maksudnya bahu kamu tu jangan tinggi sangat, dada kamu jangan mendepan sangat, kamu jangan sombong sangat dalam hidup kamu. Lil mu'minin, di kalangan orang mukmin. Segala benda yang ada pada kamu, kamu kena ingat ini pemberian kejap je Allah untuk diri kamu. Hari ni Allah bagi, besok Allah boleh tarik balik. Dan kita pun tahu dalam hidup kita ni, nikmat kita yang Allah bagi ni sekejap ni. Benda yang Allah bagi sekejap. Hari ni waktu mana kita muda, besok kita jadi tua. Sekejap je. Orang yang muda, hari ni kita kaya, besok Allah tarik menjadi miskin. Kan sebab tu Rasulullah SAW so, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kita. 5 masa ni aku bagi pada kamu. Kamu ambil peluang, kamu tolong rebut, kamu tolong grab. Di waktu ni peluang untuk diri kamu. Tapi 5 masa ni selama-lamanya untuk diri kamu? Tak. Kerana 5 masa lain akan datang menggantikan 5 masa yang ada dalam hidup kamu. 5 masanya apa dia? Syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum datang waktu tua kamu. Muda sebelum datang saat tua. Bila lagi masa yang kedua? Waktu mana? Apa dia? Syababaka qabla haramik. Kemudian waghinaka qabla faqrik. Kaya kamu sebelum jatuh miskin kamu. Kamu tak kaya selama-lama, tak. Kaya. Anda pergi ke Dubai tu tengok kaya je bangunan. Tapi sekarang dah miskin lah. Dah mula miskin sikit. Dulu hebat Burj Dubai, sekarang tukar Burj Khalifa. Maknanya apa dia? Dah berhutang dah dengan Abu Dhabi dia. Maknanya dah tukar dah. Dulu ramai lagi nama dia. Dia pun maknanya orang kaya ni kaya selama-lamanya? Tak, masa dia akan turun. Dia akan sampai saat turun dia. Dan Nana sebut pada jemaah-jemaah sebelum daripada ni pun Nana cerita, kita tengok Abu Dhabi kaya. Buat masjid tu, masjid yang Zaid ni, untuk masjid tu saja 2.9 bilion habis. Masjid dia saja. Tiang-tiang ni pearl white. Ditanamkan dengan apa dia? Ditanam dengan, tak adalah tiang-tiang rupa-rupa macam ni, tak ada. Kita ni rasa hebat dah masjid kita ni. Masjid biru, orang kata, sebut masjid mana? Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam. Kita kata Allah hebat. Dulu kan hulur tangan keluar air. Hulu tangan keluar air terus. Nak sebutnya dahulu, glamour bukan main lagi kita. Tapi tak, dulu satu ketika. Tapi sekarang tak. Habis masjid mereka ni buat tu jauh lebih. Kita tengok lampu dia saja 8 juta dolar. Lampu dia tu sebiji. Kemudian ni kapek ni disulam dengan tangan. Kapek dia masuk ambil gambar, memang kagum lah. Anak tengok memang tenganga mulut lah dalam kita ni. Kita tengok ya Allah hebatnya dengan putih dia nya. Alhamdulillah yang buat tu orang Malaysia kita juga. Yang datang yang ni nak sebut kelebihan. Dalam keadaan sebegini kita kata hebat ke? Hebat, kaya. Buat litar skirt untuk Ferrari. Kemudian siap dengan apa dia? Siap dengan lebuh raya 5 lane ni. Nak sebut gambaran bagaimana hebat kaya. Tapi selama-lamanya tak. Suatu masa nanti Allah akan rudumkan kalian. Azan itu centralize je. Satu masjid je azan. Masjid-masjid lain tak perlu ada bilang. Masjid-masjid lain tu tunggu dengar je azan dekat masjid tu, kemudian dipasang speaker di masjid-masjid masing-masing. Satu je. Kalau kita masjid negeri, Masjid Umburiah ke, Masjid Al-Huda ke, masjid-masjid sekitar ni, semua ni yang masjid-masjid sekitar ni tak perlu ada bilal. Kenapa? Seorang bilal je untuk satu Abu Dhabi tersebut. Tapi dalam keadaan demikian kita sebut gambaran kaya selama-lamanya? Tak. Kamu akan miskin satu ketika nanti. Ni cara Allah ajar pada diri kita ni. Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lepas pada kamu kaya, kamu tolong rebut. Masa bila lagi kamu kena rebut? Waktu lapang kamu. Wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana lapang, sebelum mana kamu miskin, kamu sibuk. Kerana satu hari nanti kamu akan jatuh sibuk dalam hidup kamu. Bila lagi kamu kena rebut? Waktu mana kamu dalam keadaan sihat, sebelum mana kamu sakit. Sihataka qabla saqamik. Waktu mana kamu sihat, sebelum kamu sakit, kamu tolong rebut masa diri kamu. Bila lagi kamu kena rebut dalam hidup? Wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup, sebelum mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
mati pada diri seorang. Satu, kita diajar supaya rebut masa yang Allah jadikan pada kita ni. Peluang yang Allah bagi untuk apa dia? Merendahkan diri. Jangan kamu rasa besar pada diri kamu, dan jangan kamu rasa hebat dalam hidup kamu. Jangan. Ada lagi wasilah untuk melaksanakan usaha tazkiyah, iaitu dengan jalan bertaubat. Nak bersihkan lagi jiwa, macam mana nak bersihkan jiwa kita? Banyakkan taubat. Taubat ni tanda kita kehambaan diri. Kita ingatkan nak bersih jiwa, mula-mula mesti disebut taubat? Tak. Mula-mula yang kita belajar dahulu, nak bersihkan jiwa ialah solat. Solat dulu. Taubat ni disebut kemudian je. Kita ingat nak bersih mesti dengan taubat. Tak. Taubat itu diletakkan di akhir-akhir. Kenapa taubat? Taubat setelah mana kamu boleh jaga ibadah, kamu boleh jaga segala syariat, maka hujung itu kamu jangan rasa besar dengan kelebihan yang Allah bagi pada diri kamu. Untuk kamu nak, kamu boleh beribadah itu. Bahkan kamu kena istighfar banyak-banyak. Banyakkan taubat dalam diri kita. Maknanya kita jangan rasa kagum dengan diri kita. Kita sebut, saya je yang tetap pada hari-hari Khamis datang kuliah, misal contoh. Jangan. Orang tu tak datang pun. Dia asyik duduk depan TV tengok Tom and Jerry je kat rumah dia ni. Jangan. Kitanya ajar pada diri kitanya, kita kata astaghfirullahalazim, aku ni bimbang kalau Allah boleh ubah hati kita ni seketika masa yang lain. Para hadirin sekalian tahu kan, dulu ada orang yang istiqamah datang kuliah ni. Dia yang istiqamah, dia yang suruh orang datang. Dia yang suruh orang datang kejap je, bukan lama pun. Ustaz pun datang lewat, dia sebut demikian. Dia sebut pada orang, jom, dia kata kita pergi dengar kuliah. Tapi sekarang dia ada lagi? Tak ada dah. Kenapa dia tak ada? Allah tukar kan? Allah tukar hati ni. Orang lain pula. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran dalam hidup kita ni, taubat tu kena ada. Taubat kita, istighfar kita. Jangan rasa kagum dengan diri kita. Sekejap je Allah boleh tukar. Bolak-balikkan hati orang ni sekejap je dalam hidup seorang. Sama juga dengan ustaz. Berapa ramai ustaz-ustaz yang dulu memang ustaz, sekarang dah tak jadi ustaz dah dia. Berapa ramai ustazah-ustazah yang dahulu memang ustazah, sekarang nak sebut ustazah pun tak boleh dah pada diri dia. Kenapa? Allah bolak-balikkan hati manusia ni sekejap saja dalam hidup. Sehingga kan Allah sebut, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang kita kena jaga pada diri. Sebab tu taubat untuk nak membersihkan jiwa seseorang. Istighfar banyak-banyak pada diri kita. Jangan kita rasa kagum dalam ibadah yang kita buat. Jangan kita rasa hebat dengan ibadah kita ni. Sebab itulah yang meluruskan jalan yang dipergunakan oleh jiwa di waktu ia menyimpang dari yang hak. Maka sewaktu jiwa itu tidak berjalan sebagaimana yang diredai oleh Allah, hendaklah segera bertaubat, dan dengan ini akan menjadi lurus dan menjadi kembali sebagaimana semula, menjadi teguh sebagaimana di awal pada diri kita ini sendiri. Maka daripada itu taubat tadi dengan jelas dapat menolak kekeliruan terjangnya dan menuju lagi ke arah titik tolak yang menyampaikan pada yang benar dan terpuji. Bahkan taubat pula merupakan pemisah antara jiwa dengan apa yang menyebabkan ia terus menerus melangkah di atas kesalahan. Maknanya kalau kita taubat, artinya kita kembali semula kepada noktah awal, titik awal dalam hidup kita. Taubat artinya kita kembali balik kepada kebersihan dalam hidup seseorang. Dan apabila kita taubat, di waktu itulah kita boleh nampak kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Maknanya sebab itu Islam suruh taubat. Sebanyak mana taubat? 70 kali sehari paling-paling tidak. Dan kita ulang banyak kali kan, kalau boleh mulut kita ni istighfar memanjang. Rasulullah SAW sebut, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku ni bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. 70 kali sehari taubat dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada seorang budak muda yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia sebut, ya Rasulullah, aku ni dosa-dosa yang banyak ya Rasulullah. Dosa-dosa yang banyak. Kemudian aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, ya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kemudian aku mengulangi kembali ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa-dosa itu. Kemudian aku bertaubat lagi. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, ya Allah akan mengampunkan dosa kamu.
Kemudian aku kembali balik ya Rasulullah, aku buat lagi dosa-dosa itu, kemudian aku taubat kembali, apakah Allah akan mengampunkan dosa-dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Lalu dia tanya Rasulullah, dah 3 kali dia sebut, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila ya Rasulullah Allah ni akan mengampunkan dosaku? Lalu Rasulullah jawab apa dia? Sampai kamu jemu dalam kamu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah jemu pun mengampunkan dosa kamu. Kamu je yang malas untuk nak bertaubat pada Allah. Lalu dia dengar saja begitu, dia tunduk kepala dia, lalu dia menangis teresak-esak, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia berpaling, dia berjalan dalam keadaan tangisan yang keluar daripada mata, air mata yang mengalir di mata dia, dalam keadaan dia sebut Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Nak sebutnya dosa banyak mana pun, dosa apa pun, taubat, Allah akan ampunkan dosa seorang. Kita tak payah bimbang lah dengan dosa-dosa. Maksudnya kita jangan kita rasa kecewa dengan dosa-dosa kita. Kita kata tak ada dah dosa yang banyak macam ni, takkanlah Allah nak ampun. Tak, Allah akan ampun dosa-dosa kita, dan dengan syarat mulut kita sebut je Astaghfirullahalazim. Nak sebut yang ni tu susah kan, macam ada emas dalam mulut je kita ni. Kita nak sebut apa dia, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Payahnya antum pun nak sebut kalimah senang je, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nak sebut yang tu pun payah. Nak yang tu panjang sangat, sebut Rabbighfirli je. Rabbighfirli, ya Allah maafkanlah saya ya Allah. Kita sebut demikian. Kita naik atas kereta, menung kejap tadi, suami kita masamkan tadi, misal contohnya, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Keluar daripada rumah, suami kita tengok tadi isteri kita masam je dengan kita, kita pun sebut Rabbighfirli, ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Mulut kita sebut. Boleh jadi ada yang silap tu, yang jadi demikian. Maknanya kita minta ampun pada Allah cepat-cepat. Ada benda yang tak kena, ataupun kita buat sentiasa tak menjadi, buat yang ni tak menjadi, buat yang ni tak menjadi, buat asyik tak menjadi je. Kan ada orang yang meniaga tak menjadi, orang buat pakaian, menjahit pakaian tak menjadi, bengkak-bengkok je jahit dia ni. Kemudian ada orang yang buat kek tak menjadi-jadi. Nak sebutnya tak menjadi, asyik tak menjadi, tolong sebutlah mulut kita Rabbighfirli, ya Allah tolong maafkanlah aku ya Allah. Ada silap dah tu yang aku buat dalam hidup aku ni ya Allah. Nak sebut yang ni senang, susah nak sebut benda demikian. Kemudian surut dengan sedar, mengingatkan lagi pada jalan yang lurus. Maknanya taubat ni dia akan, kita macam duduk di perhentian. Anda sebut pada pengajian yang sudah, kita ingat pada mati bagaikan brek pada kelajuan hidup. Ingat pada mati, dia akan memperlahankan laju hidup. Tapi waktu mana kita ingat pada mati, benda apa yang kita kena buat lepas mana kita ingat pada mati? Taubatlah. Ingat pada mati je, taubat terus, ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Kerana taubat itu bagaikan perhentian kita. Laju kereta laju, tengah-tengah kereta laju, kita berhenti di RR sekejap, nak suruh reda sikit enjin yang panas tadi, maka perhentian RR tu dipanggil taubat. Di saat itu kita baiki, kita bina balik, kita dapatkan energi baru, dapatkan yang disebut dengan kekuatan yang baru dalam hidup seorang. Maka apabila kita taubat, maka kita akan dapat kekuatan yang baru dalam kita melayari perjalanan hidup ini. Kita tengok kan pengalaman kita yang lalu, tengok cerita-cerita yang kita lepas dalam hidup kita ni, banyak benda-benda yang kita lalui, benda dosa-dosa yang banyak. Lalu mulut kita sebut Astaghfirullahalazim, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ni ya Allah. Kita pun di waktu tersebut kita mula bina baru, kita yakin yang Allah akan ampunkan dosa-dosa hamba ni. Allah sebut dalam Quran kan, ud'uni astajib lakum, doalah kamu pada aku akan mustajabkan doa kamu. Doa kamu berdoa minta ampun pada aku akan ampunkan dosa-dosa kamu, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Maknanya buih dosa kamu sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Oleh sebab itu Allah memberikan kemuliaan pada orang yang suka bertaubat, yakni yang mengakui kesalahan dan keburukan mereka digantikan dengan kebaikan.
firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Allah sebut apa dia? Kecuali orang yang bertaubat dan orang yang beriman, sementara dia telah melakukan amal soleh, wa amila salihan, lepas pada mereka taubat, mereka beriman dan mereka beramal soleh, Allah sebut faulaika yubaddilullahu sayyiatihim, lalu Allah gantikan benda-benda yang buruk yang berlaku dalam hidup dia sebelum daripada ini. Allah sebut, aku gantikan benda yang kamu lalui yang tak baik itu dengan apa dia? Hasanatin, benda yang baik yang aku lakukan pada diri kamu. Kita ni nak sebut astaghfirullahalazim je, nak sebut Rabbi firli je, ya Allah tolong ampunkan dosaku, tu je yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh sebut. Pun dalam keadaan demikian payah kita nak lakukan dalam hidup kita. Sekalipun demikian itu keadaan bertaubat, namun di belakangnya nanti akan kami susulkan dengan hal-hal yang penting untuk siapa yang ingin meneliti lebih mendalam. Kita sebut sikit tadi, seimbas katanya tuan kitab kita ni, dan kita akan telitikan dalam pengajian kita ini, dan kami rasakan ada orang yang sedemikian itu. Sedangkan susulan tadi akan kami tempatkan nanti insya-Allah. Kita akan ceritakan kemudian nanti dalam membicarakan tentang mengibad taubat, detailkan mengibad taubat. Dalam bab apa dia? Dalam bab amar ma'ruf nahi munkar kita akan detailkan nanti. Adapun yang selain daripada itu, mengenai apa yang kami sebutkan, agaknya cukuplah perbincangan dalam bab ini, yakni merupakan salah satu daripada beraneka ragam bentuk wasilah untuk bertazkiyah. Selanjutnya di belakang nanti akan kami jelaskan dalam 2 buah fasal yang kami anggap erat sekali hubungannya dengan macam-macam wasilah yang ada. Kedua fasal itu ialah yang pertama perihal mengetahui tempat-tempat yang merupakan jalan masuk syaitan. Sedangkan yang kedua ialah mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri daripada syaitan, melepaskan dan menghindarkan diri daripada berbagai-bagai macam penyakit jiwa. Ni dia tak sebut lagi lah. Maknanya dalam bicarakan dalam bab ini, insya-Allah kita akan sampai dalam membicarakan tentang bagaimana kita nak tutup jalan-jalan syaitan masuk. Kemudian kita tahu dan bagaimana kita nak selamatkan diri kita, dan bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada penyakit-penyakit jiwa. Demikianlah pokok yang berkaitan dengan wasilah. Wasilah untuk tazkiyatun nafsi yang dihuraikan secara umum ataupun secara global. Di tempat selain ini dijelaskan pula macam-macam tazkiyah yang khususi untuk beberapa jiwa atau dan hati yang tertentu. Maka dengan kadar adanya wasilah yang sempurna, di situlah akan nampak asar, kesan ataupun bekas yang sempurna pula. Ataupun dengan ungkapan lain, apabila kadar wasilah itu berkurang ataupun berkurang pula lah bekasnya, jadi semuanya pasti mengikuti sebab-sebabnya sendiri sesuai dengan usaha yang disebut ini. Ini tajuk yang kita akan bincang, dan kita akan berhenti dalam bab ini insya-Allah pada pengajian akan datang nanti. Kita akan mulakan dengan tajuk salat, tajuk sembahyang, bagaimana untuk nak bersihkan jiwa, dan kita dah mula masuk dalam tajuk-tajuk ni, tajuk-tajuk yang utama dalam perbincangan pada kitab kita ni yang mengenai tajuk bab mengenai salat ini insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan berhenti takat ini, dan kita akan sambung pada minggu depan ni akan ada ganti insya-Allah. Ganti pada kuliah Ana. Boleh jadi Ustaz Ana cuba Ustaz Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri yang biasa TV 9 tersebut, ataupun ada 2-3 orang ustaz yang lain yang kita akan cuba dapatkan yang eloklah insya-Allah. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang ganti tu yang sesuai dengan jemaah lah insya-Allah. Jadi pada minggu yang akan datang nanti kita, sebab ananya pada minggu ni Ana akan pada hari Sabtu insya-Allah Ana akan bertolak ke Gaza selama lebih kurang 4 hari 5 hari di Gaza.